A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada 6 tanda. Sementara kita tunggu Ustazah pergi toilet. Jadi bagi sesiapa yang mempunyai soalan yang ingin diajukan kepada kedua-dua ahli panel, dia boleh tulis soalan itu dan saya akan bacakan sebentar lagi. Boleh? Boleh? Ustaz nak tanya dulu, Ustaz. Ustaz sebenarnya umur apa, Ustaz? 24. Tapi nampak tua pada saya, no? Itulah. Itu imam muda. Saya share sikit lah. Waktu zaman Ustaz belajar dulu, saya tengok Ustaz dari segi literature review tu macam banyak. Satu hari Ustaz baca berapa banyak buku, berapa helai. Share bagi semangat untuk student ni. Saya tak, kalau di Mesir dulu pengalaman kita cuba baca sehari paling kurang 50 muka surat, sehingga 100-200. Itu sebab di sana banyak guru bagi semangat. Sebab saya mula belajar dulu, Syekh Nuruddin Hafizahullah banyak bagi nasihat. Dia kata, Fawaz membaca buku paling kurang sehari 50. Kalau rajin 400 muka surat. So saya duduk dalam bilik, saya pastikan paling kurang sehari 50 muka surat baca. Tapi sehari 100, 150 gitu. Baca sehingga menjadi satu rutin. Alhamdulillah sampai sekarang ni pun saya dah kumpul lebih kurang 5,000 buah buku di rumah. So kita baca sampai sekarang sebelum subuh ke sampai subuh di pejabat. Di pejabat pun kita ada halaqah ilmu dengan staf-staf. Tak tahu yang lain tak nak buat, nyanyi pun tak sedap. Tapi saya rasa itulah yang keberkatan para masyayikh. Sebab kalau kita ikut cakap-cakap guru kita yang soleh, banyak benda yang kita dapat. Jadi kita kena susun masalah, baca buku banyak mana dengan kawan dan sebagainya. Yang penting syahwat kita tu, kata ulama, perlu letakkan pada ilmu. Itulah, tapi tak hebat mana pun, tapi cuma itu pengalaman yang dikongsi lah. Terus tak kahwin mau apa? Saya kahwin, tu sejarah tu panjang tu. Nak cerita macam mana tu? Yang baru kahwin, maksud dia 32. Start yang kahwin 22. Muda lah. Muda sebab saya tak mau kahwin, mak saya suruh kahwin. Itu masalah saya tu. Saya tu, kawan saya marah saya sebab dia kata, mereka semua sembah saya tunang. Jadi tak kahwin sebab tak cukup duit. Tengok-tengok saya tak sembang kahwin. Jadi saya dulu, saya tak menikmati waktu muda lah. Sebab 22 kahwin dah. Tak tahu waktu muda macam mana. Tapi Alhamdulillah lah, di Mesir ni kita duduk macam tu, pergi belajar dan sebagainya. Saya duduk Mesir tak pernah melancong. Saya duduk 10 tahun tak melancong luar daripada Mesir. Duit saya beli kitab tu, jalan tengok sungai macam tu. Jadi habis masa dengan kitab. Saya rasa kitab saya boleh beli dekat kos sampai dekat 100,000 gitu lah. Jadi kitab di antara rakan kita yang terbaik lah. Alhamdulillah. Macam Jadi Ustaz bagi semangat sikit untuk kami ni, talibul alim ni, penuntut-penuntut ni. Macam mana? Mungkin ramai di sini ada yang FPI, Fakulti Pendidikan Islam. Ada UIA dan ada juga yang baru mula nak belajar, nak mendekati hukum hakam agama. Dua kelompok ni mungkin Ustaz ada nasihat untuk kami semua. Jadi pandangan saya, imam muda dia tawaduk, dia lebih hebat. Dia tanya habis master imam muda kita. Jadi nasihat saya, kita tengok peringkat kita. Kalau kita nak belajar agama dalam, bukan kita kos agama, saya nasihatkan kita fokus kepada bidang yang bagus seperti fiqh dan tasawuf. Akidah tak perlulah. Akidah nak buat apa? Kita beriman Tuhan satu cukup dah. Tapi kita sibuk dengan benda yang aman, fiqh, terutamanya fiqh moden, dan tasawuf sebab kita nak betul akhlak. Sebab kalau kita sibuk dengan akidah, kita tak ke mana. Akidah ni dia berjidal lah. Ya, Tuhan ada tangan, tak ada apa pun. Apa yang kita dapat faedah daripada bahas Tuhan doa ta'arus. Sebab tu ulama pesan kepada orang yang macam kos-kos bukan dia syariah ataupun usuluddin, kita belajar ilmu praktikal. Masuk fiqh qadaya mu'asirah, macam ilmu yang kita buat sekarang ni. Kita tak bincang isu Tuhan doa ta'arus. Sebab ulama tak galakkan untuk orang awam. Jadi fokuskan ilmu-ilmu yang dalam bidang kita. Ilmu yang membantu kita. Sebab ilmu banyak. Ilmu jadi yang pembebasan wanita ilmu. Nanti fiqh style ilmu. Fiqh environment ilmu. Tapi kalau kita sibuk macam saya Salafi, saya Asy'ari, dia tak ke mana. Sebab kita cukup beriman dengan Allah Ta'ala dan beriman dengan Quran dah cukup dah. Adapun kalau kita belajar, nanti kita bergaduh macam orang lain bergaduh.
Itu untuk orang yang dia bukan pelajar agama lah. Dan pelajar agama saya tekankan kepada bahasa Arab. Bahasa Arab kena belajar kuat. Kalau kita belajar macam mana bahasa Arab lemah, itu masalah. Dan formula bahasa Arab ni kita hafal lah kamus. Kamus kita ada macam mu'jam wajiz. Sehari kita hafal 10 perkataan. Paling kurang kamus kita ada dalam otak kita 1000 wakib. Sebab kita ni segi bahasa, kalau kita ingat 1000 perkataan dah boleh bercakap. Kalau kita ada macam kita nak buat nasi lah, kita ingat beras, air. Kan kita nak buat nasi tu adalah satu package yang lengkap. Tapi dia berasal daripada beras dan air. Macam kita bercakap lah, saya menceritakan tentang ilmu. Mesti kita ada dalam otak kita perkataan-perkataan tersebut. So perkataan ni dia adalah satu bahan. Percakapan kita, teks kita adalah satu kesudahan. Jadi kalau kita nak bercakap, kita nak sebut saya nak makan nasi. Kita tak dapat gambaran Arab sebut apa nasi, saya Arab sebut apa. Jadi ulama bahasa, dalam semua bahasa, kalau orang tu dia banyak bahasa, dia perlukan 1000 perkataan. Sebab tu ada orang boleh cakap 12 bahasa, sebab dia menguasai 1000 vocabulary dalam setiap bahasa. Dan itu sangat penting kita menguasai bahasa. Dan jangan bahasa Melayu kita kuasai dengan baik, dan bahasa Arab, sebab saya yakin bila kita kuasai bahasa Arab unik dia ada 6.600.000 kalimah. 6.600.000 kalimah. Dan kamus kita yang paling terbesar Tajul Aruf. Dan saya nasihatkan kepada adik-adik, beli satu kamus nama Mu'jam Wajiz atau Wasit, dan dampingi dan hafal kita itu, InsyaAllah. Bahasa Korea? Bahasa Korea? Bahasa Korea, tengok cerita Korea ya. Baiklah. Yo poseyo. Sayo tu lah no. Jadilah tu. Okey, baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fawaz di atas insya nasihat untuk kita. Semoga kita dapat ambil pengajaran sebagai talibul ilmi dan juga orang-orang yang baru nak mempelajari ilmu-ilmu hukum hakam agama. Kita dah masuk sesi yang ketiga lah. Yang pertama tu masuk sesi, tak termasuk lah. Sesi yang ketiga, sesi forum. Baik, forum berkenaan pembebasan wanita, dan tajuk-tajuknya kita berikan juga dalam lingkaran yang sama tentang pembebasan wanita. Cuma kali ini mungkin kita akan lebih kepada fokus persoalan-persoalan ahkam, hukum lah. Ustazah, Ustaz akan kupas, dan mungkin kita beri ruang seluas-luasnya kepada ahli panel untuk menjawab persoalan daripada peserta. Sebab Ustaz Fawaz lepas ni dia terpaksa melarikan diri ya. Melarikan diri ke mana Ustaz? Ke Pahang. Sakit-sakit pun pergi Pahang. Haji pergi Pahang Ustaz? Jangan dapat kami orang dapat 2 buku daripada Ustazah. Kami insaf terus ya. Baik Ustazah. Jadi kita ada panel yang pertama. Panel pertama Ustazah Fatimah Syarham. Kita mulakan soalan yang ada dengan saya dulu Ustazah. Okey, soalannya, adakah wanita mempunyai hak menolak calon bapanya? Bapa buat pilihan nak Abang Ashraf kan. Boleh tak dia tolak? Boleh tak? Apa hukum tolak lamaran seorang imam? Contoh. Atau orang ustaz. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada Imam Muda Ashraf, Anugerah Dakwah Negara, hadirnya memberi inspirasi kepada ramai anak muda hari ini. Moga Allah kurniakan syurga Firdaus yang tertinggi. Amin. Seterusnya, murabi saya yang sangat saya segani, sentiasa saya rujuk, ya, Al-Fadhil Ustaz Fawaz yang saya hormati, dan seterusnya para Sri Kandi syurgawi, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Salam sebarkan bahagia buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Siapa belum nikah lagi angkat tangan? Masya Allah, majoriti. Siapa yang pernah dipaksa nikah oleh mak abah dia? Angkat separuh tangan.
Masya Allah. Okay, sebelum Ustaz, kesiannya, ya Allah. Ustaz, saya dulu Ustaz, masa matrik ketika tu, saya antara orang yang menangis sehari suntuk. Duduk termenung menangis, duduk tenang menangis. Sebab apa? Sebab terima berita kematian arwah ayah Ustaz. Saya percaya dia ayah yang hebat dan takkan paksa anak lelaki dia nikah. Oh, paksa pergi kursus nikah. Itu wajar. Memang kena pergi kursus. Baik. Saya sangat mengagumi dari dulu lagi, ya, arwah, dan tak sangka boleh ada peluang dapat didikan daripada anaknya. Masya Allah, ya. Dan kembali pada persoalan kita, hadirin hadirat yang saya muliakan, terima kasih sangat kepada penganjur sebab anjurkan program yang boleh buat kita kembali kepada dalil Al-Quran Sunnah, kembali kepada asas, ya, untuk kita melangkah dalam kehidupan ini, melangkah dengan teguh, dengan ada prinsip, ada panduan. Kalau tak, susah sangat nak melangkah dalam kehidupan. Saya dulu masa sekolah menengah, ya, tahu tak saya sekolah kat mana dulu? Saya sekolah di Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin. Dulu ramailah para ilmuwan, para ulama yang sekolah dekat situ. Satu sekolah yang bagi saya baik, bagus, ada tarbiyah, ya. Tapi sebab saya ketika itu yang banyak tak faham, saya rasa masa tu payahnya jadi orang perempuan, ya. Tapi alhamdulillah, cuba terima, cuba reda. Saya kelas asing lagi perempuan. Kalau nak berurusan dengan orang lelaki, ada hijab, ada tabir, ya. Tak boleh tengok muka lelaki. Memang jalan antara yang jalan tunduk je, ya. Tapi tak pernah langgar tiang, ya. Tak pernah Ustaz. Tapi difahamkan begitu Ustaz. Difahamkan begitu. Kita kena tunduk pandangan, tunduk, jangan tengok, gelap hati, ya. Lepas tu kalau ada orang lelaki melintas walaupun di balik tabir, semua kena pusing, paling, ya, jangan tengok. Saya antara yang tak dibenarkan bercakap dengan lelaki. Kena ada perempuan yang suara garau-garau gitu, baru boleh berurusan dengan lelaki. Di balik hijab, kat belakang, tingkat paling belakang, hujung. Sebab apa? Dia kata suara saya lembut. Semua jadi lembut. Tak boleh nak paksa dah jadi keras. Memang suara macam ni, ya. Maka saya antara yang diharamkan lah untuk berurusan dan bercakap. So saya memang tak kenal sangat lelaki yang bash saya ketika itu, kecuali yang biasa baca doa kat depan. Itu saya kenal. Yang lain saya tak kenal, ya. Dan lelaki ni nakal-nakal juga. Bila kita terlalu tertutup macam tu kan, surat bawah meja tu penuh lah, ya. Diorang cuba juga selidik, ya. Dan bila saya melangkah ke universiti daripada alam persekolahan, ya, saya tak kata sekolah saya tak bagus, ya. Banyak ilmu kebaikan saya dapat daripada sekolah tu. Yang jadi pengamalan kami begitu mungkin sebab kami yang tak faham, yang salah faham, yang tak mengkaji, yang tak baca banyak ketika itu. Bukan salah guru. Guru buat yang terbaik dah, ya, bagi kita yang terbaik. Saya tak nafikanlah, ada juga memang guru-guru yang memang yang ajar kami begitu, ada juga, tapi tak semua. Bila masuk ke universiti, memang terkejut bila kita kena berkumpulan dengan lelaki, ya. Kita rasa ini semua akhir zaman, fitnah, nak kiamat dah ni, dunia dah rosak, ya. Seakan-akan rasa gitu, ya. Tapi ilmu memahamkan kita. Bila kembali kepada sirah, peranan-peranan wanita sahabiah pada zaman Nabi SAW. Alhamdulillah, tadi kan Ustaz dah kupas secara holistik, ya, menyeluruh kan. Alhamdulillah, kita rasa terpujuk dan terbela. Rasa tak adalah sesusah tu kita nak melangkah dalam kehidupan ni. Ya Allah, comel, ya. Jadi begitu juga persoalan tentang calon, ya. Promo buku, Masya Allah. Baik, kalau kita tengok kembali kepada sirah, cara kita nak dapatkan pasangan hidup ataupun cara para sahabat, para sahabiah, bahkan Nabi sendiri untuk luahkan hasrat dia nak menikah, ada banyak cara rupanya.
Cara pertama, bila Nabi SAW didatangi mimpi berkali-kali. Riwayat Bukhari kata 2 kali, Muslim kata 3 kali. Mimpi Jibril datang bawa selembar kain sutera, Nabi belik nampak Aisyah. Nabi kata kalau ini dari Allah pasti akan terlaksana. Lalu dipendekkan cerita, datang seorang sahabiah, Khawlah binti Malik. Betul ke Ustaz? Ya, dia datang, dia tengok Nabi kehilangan Khadijahnya yang tercinta. Insan yang sentiasa Nabi sebut-sebut namanya, yang sentiasa Nabi rindu. Bahkan Nabi suka kepada orang yang suaranya dekat dengan suara Khadijah. Ya. Datang datang Khawlah binti Malik ini, dia bagi tahu Nabi, tak nak nikah lagi ke? Lepas tu dia bagi cadangan Saudah binti Zaw'ah dengan Aisyah. Maka bila Nabi dengar nama Aisyah, ya, Nabi nak anjurkan pinangannya kepada Aisyah. Bukan Nabi terus pergi ngorat Aisyah ke, tak ada ya. Nabi guna cara yang sangat terhormat. Nabi suruh minta daripada ibu bapa Aisyah itu, minta daripada wali. Maka cara pertama nak dapat pasangan, dapat jodoh, ya, lelaki minta daripada wali. Sebab anak gadis ni ibarat bunga yang mekar di taman, ya, ada tuan yang jaga. Minta lah elok-elok dengan tuan dia, jangan main petik aja. Dia dengar sastra saya masih tersenyum. Bahagak dah. Baik. Yang kedua, bila seorang lelaki dia nak kepada seorang wanita, dia boleh minta ataupun sampaikan hasrat hati melalui orang tengah. Macam Nabi nak nikah dengan Ummu Salamah, Nabi guna Al-Hatib bin Abi Balta'ah. Ya. Yang ketiga, perempuan pun boleh start dulu. Macam Khadijah kan, dia start dulu kan. Dia hantar berisik dulu Maisarah. Lepas tu disampaikan hasrat hati dia melalui Nafisah binti Munabbih, kawan dia. Kawan dia bagi tahu Nabi, Nabi setuju, Nabi bincang dengan bapak-bapak saudara Nabi. Lepas tu bapak saudara Nabi ni dia pinang Khadijah melalui bapak-bapak saudara Khadijah. Sangat hormat keluarga. Lepas tu Hafsah. Hafsah ada ayah yang baik, ya, ayah yang baik. Maka ayah dia Umar ini yang cadangkan calon yang baik untuk Hafsah. Kalau kita ada abang yang baik, ling-ling yang baik, ya, di kalangan saudara terdekat, gunakan mereka ini untuk cari calon yang baik untuk kita. Dan ada cara yang lain, bagaimana para sahabat ada yang minta Nabi tolong carikan, minta orang baik tolong cari. Sebab orang baik ni mesti ada ling-ling yang baik. Dan ada juga para sahabat yang minta Nabi tolong pinangkan orang yang mereka minat. Kan ada banyak cara tu kan? Cara banyak untuk kita dapatkan jodoh. Dan menariknya, bila saya baca buku Kebebasan Wanita pada Zaman Risalah, Tahrirul Mar'ah fi Asril Risalah, buku yang Ustaz duk kempen-kempen tadi, ya. Dan buku tu saya sekarang ni buat ringkasan dia. Saya ambil dalil-dalil dia dan saya sesuaikan dengan persoalan-persoalan wanita muslimah di Malaysia. Saya fokus sekarang ni bab perkahwinan dulu dalam buku tu. Dia banyak jilid, ya. Jilid perkahwinan tu saya ringkaskan jadi 3 siri. Siri kau terbela menjadi muslimah. Salah satunya dalil yang saya kutip daripada buku tu, saya ambil, jadilah buku ni. Cik Abang Suri Nikah 1. Dia pasal keutamaan berkahwin 1, fiqh aulawiyat dia, dan keharusan berpoligami. Macam mana kedudukan dia. Akan menyusul nanti buku Demimu Kurela. Demimu, kita muslimah hamba Allah, kurela. Rela apa? Hak-hak dalam pernikahan, tanggungjawab dalam pernikahan saya huraikan dengan ambil kutip dalil daripada buku Tahrirul Mar'ah tadi. Dan keduanya tentang ya Allah sembuhkan cintaku. Ini pasal perceraian, ya. Baik. Jadi segan juga nak cakap depan 2 orang yang lebih berilmu, ya. Kalau saya salah tolong betulkan, kalau kurang tolong lengkapkan, ya. Kembali kepada persoalan tadi. Bila bapa cadang ke paksa, Imam? Bapa. Baik, tak apa. Kalau bapa yang cadang untuk kita, apa salahnya kau Ustaz? Puteri Nabi Shu'aib, kan bapa dia yang dia bagi tahu kan, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Yang paling bagus untuk kau ambil upah adalah lelaki yang ada ciri-ciri qawi,
profesional, kuat, berintegriti, amin, ya, yang hebat begitu. Maka bapa dia cadangkan Nabi Musa ni boleh nikah dengan mana-mana anak dia yang Nabi Musa sukai. Bapa cadang, orang baik, apa salahnya? Tapi dalam kes bapa paksa, mak paksa, ini ada pembelaan dalam Islam. Ada sangat banyak sirah, ya. Saya kutip daripada buku Fiqhus Sunnah Said Sabiq. Dia muatkan banyak hadis-hadis kat dalam tu tentang bagaimana wanita pada zaman Nabi SAW. Antaranya Khansa binti Khilam ke Khidam, Ustaz? Binti Khilam, kata silap saya sebab saya tengok bahasa Arab dia Khilam. Tapi bila terjemah dia Khidam dia tulis. Yang mana confused tu, saya pun tak sure. Baik. Maka Khansa ini dinikahkan secara paksa oleh ayah dia. Maka akhirnya dia mengadu kepada Nabi. Nabi bagi pilihan kepadanya untuk bercerai. Ada lagi wanita yang bapa dia nikahkan secara paksa juga dengan anak saudara dia. Dia pergi kepada Nabi, mengadu dekat Nabi. Nabi pun bagi pilihan, nak terima ke nak tolak, terpulang kepada kamu, ya. Perempuan ni kata, ayah sengaja buat macam ni sebab nak angkat martabat dia, nikahkan saya dengan anak saudara dia. Lalu Nabi bagi pilihan. Dia kata apa? Saya tak tolak calon tu. Saya cuma nak kaum wanita tahu bapa tak ada urusan dalam soal ini. Dari segi nak paksa-paksa tak boleh, ya, tak boleh paksa. Jadi mak abah jangan marah kalau dia cadangkan calon yang baik, sebab mak abah memang sayang kita. Tapi bila mak abah paksa, kita memang tak suka, ya, kita tunjukkan penghormatan pada mak abah. Terima kasih, calon mak abah baik, ya, terima kasih. Tapi mungkin kita bagi tahulah kalau kita dah ada calon ataupun kita ada prioriti lain, tak ready lagi. Jangan pula bila kita jumpa hadis pembelaan begini, kita tunjuk depan mak abah macam mak abah tu tak tahu hukum, kita je lagi pandai. Tak elok juga gitu kan? Kita nak tunjuk muliakan mak abah walaupun mereka tak ada pendidikan, orang kampung aja. Kata mak abah, ya, bagus calon mak abah, ya, tapi bagi tahulah secara baik. Wallahu a'lam. Mungkin Ustaz ataupun Imam boleh tambah mana-mana yang terkurang, silakan. Tak tambah dah, okey tu. Macam sana Ustaz pernah mimpi tak Ustaz? 3 kali ke 2 kali ke? Tak ada. Pergi tengok ayah lah. Ya Ustaz, satu tentang pembebasan wanita ni. Tadi saya tanya Ustaz, saya nak bincang tentang apa? Ustaz kata dia nak bincang sikit tentang seni. Dia nak lihat, sebab Ustaz Fawaz ni dia pernah cakap kat saya, dia kata dia kalau boleh dia teringin nak berlakon. Dia kata kalau boleh nak berlakon dia nak watak raja. Orang suap makan, dia kata. Sonok, tapi tak apalah Ustaz. Cerita dari segi wanita ni macam mana? Berlakon, nyanyi, berpuisi, kan? Kadang kesian juga kaum perempuan ni kan. Nak buat kena kata kan. Tak tolong bela sikit. Itulah tadi saya terkejut juga Ustazah pun sebut pasal pola jadi perempuan susah tu. Alhamdulillah kami lelaki tak pernah rasa susah. Tapi alhamdulillah itu maksud. Mungkin faktor bukan pasal orang duk apa dia perendah perempuan, itu salah lelaki lah, kami minta maaf lah cik. Baik orang. Tapi sebenarnya kalau kita tengok balik dalam sejarah, wanita ni berperanan dan lakonan satu benda menceritakan. Sebab tu Al-Quran banyak qasas, cerita. Dan bagi saya perlu ada teater. Dan saya ucap syabas kepada Imam Muda Asyar, dia berlakon teater. Dia tak ajak saya geram. Dia ajak main tengok, tak boleh tengok saya nak berlakon. Banyak bakat saya nak tunjuk. Ajak itu tak syok tu, kawan dia ajak tengok, ajak berlakon sekali. Tapi makna dia sebab bila kita tak masuk ruang-ruang begitu, orang budak-budak tak faham. Bukan semua orang baca buku. Kalau Dr. Siddiq Fadil kata apa? Orang Melayu ni ialah umat menonton, bukan umat membaca. Jadi sekarang kita faham realiti masyarakat Melayu ni, dia banyak menonton. Tapi kalau filem atau teater yang dikeluarkan tak bagus, maka dia membentuk pemikiran. Satu di Korea, bila dia nak ubah cara hidup orang Korea, Korea juga lah, dia orang Korea ni keras sebenarnya. Dalam filem tu dia bohong je, tetapi dia nak ubah target minda masyarakat bagi budaya lembut.
Jadi dia buat filem yang lembut-lembut. Masyarakat tengok filem, syok juga no. Jadi lembut ni, jadi akhlak baik, bukan jadi pondan. Maksud dia budaya lembut tu satu istilah yang bimbang. Dia mujmal, dia satu benda yang dia confuse. Dia mujmal. Lembut tu makna dia boleh jadi lemah lembut, boleh jadi pondan. Jadi bila orang Korea tengok filem menggambarkan akhlak yang baik, mereka kata akhlak tu bagus rupanya. Jadi mereka berubah disebabkan filem. Sebab itu Imam Ibn Arabi dia kata apa? Dalam dunia ni tak ada benda yang haram mutlak, tak ada benda yang halal mutlak. Khinzir pun kadang-kadang halal. Jadi seni lakonan juga perlu kita ambil berat, dan ini termasuk dalam risalah tamadun. Datuk Syekh Qadhawi dalam menyedarakan 20 mekanisme tamadun Islam, di antaranya Risalatul Fan Al-Multazim bil Akhlaq. Itu risalah seni yang beritizam dengan akhlak. Dia apapun akhlak dan syariah compliant. Jadi orang perempuan boleh berlakon, tapi tak perlulah macam nak berpelukan. Sebab bila kita aktif, siapa kena pelukan? Nak rasa feel. Kalau tak buat benda tu, tak nampak filem. Itu cara dia berfikir. Tapi sedangkan orang dah faham dah, bila dah jadi suami isteri, benda tu benda yang normal. Jadi perlu cerita apa dia punya target dia, apa dia punya maqasid. Sebab itu bagi saya, perempuan berperanan untuk, contoh kita nak cerita siapa dia, kita nak cerita legenda Sayyidatuna, contoh dia Karimah, seorang wanita perawi hadis yang tidak berkahwin. Dalam kitab Al-Ulama Al-Uzzab Abdul Fattah Bughda disebutkan satu seorang perempuan wanita yang sangat hebat, dia tak berkahwin kerana mengejar ilmu. Jadi macam kita nak melakukan watak dia, mesti ada seorang wanita yang berlakon. Takkan saya pula, mesti perempuan. Jadi kehidupan dia bila buat teater, orang akan datang. Saya menunggu teater Islam sebenarnya. Contoh di Qatar mereka buat teater Yusuf Qaradawi, teater Yusuf Al-Qaradawi. Jadi pada kecil orang tengok seronok. Saya kenal Ibn Taymiyah sebab saya tengok filem Ibn Taymiyah. Best. Jadi kita sekarang ni kekurangan. Kita buat benda yang khayalan. Betul, khayalan tidak haram dalam Islam. Tetapi kita nak juga filem-filem yang menceritakan kehidupan Imam Syafi'i ataupun tokoh-tokoh macam Hamka, macam mana diseksa Zainab Ghazali. Zainab Ghazali adik-adik kenal Zainab Ghazali siapa dia? Tak ada pementasan dia. Dia macam mana dia masuk penjara, anjing nak gigit dia, anjing jadi jinak. Polis nak tentera nak rogol dia, tak benar rogol. Mimpi Nabi tiap-tiap hari. Dan Syekh Sya'rawi, seorang ulama tafsir yang besar, jumpa dia, minta doa kepada dia sebab dia doa dia berkat. Ibu saya betul jumpa dia di Roxy. Ibu saya, adik saya, mak saudara saya tak sempat sebab nak pergi ziarah dia pasal tahun 2004, polis penuh rumah dia. Dia orang kata apa, dipantau oleh polis 24 jam. Siapa pergi ziarah dia, hantar Malaysia tu. Jadi tak boleh ziarah dia. Tapi baca buku sehari 12 jam. Subhanallah. Saya baca risalah dia punya berita hidup dia. Dia kata dia menghabiskan masa sisa hidup dia sehari dengan membaca buku 12 jam. Dan dia ada tafsir dia, Nazaratun fil Quran, selama 30 tahun. Dia menulis tafsir Quran. Ini satu benda yang kita nak macam mana kehidupan dia. Bila kita tengok menangis. Yusuf Qaradawi kata tengok filem sedih dia menangis. Saya menangis. Isa saya heran. Kenapa abang menangis? Saya tak tengok cerita sedih. Jadi saya teriak. Tambah-tambah cerita yang macam dah ke ibu apa, suami buat jahat kepada isteri. Saya menangis walaupun saya buat jahat kepada isteri, tapi saya tengok. saya bukan baik taman apa, saya tahu lah orang Kedah garang. Tapi nak bagi tahu, bila saya tengok cerita macam drama-drama, macam cerita Nur Kasih. Kan Nur Kasih penghujung yang bukan filem tak apa sedih sangat. Kat drama dia tu. Kan dia kena bom dekat India tu. Jadi bila Tik Zakir ni ingat tu. Adalah cerita lama-lama dengan dia pula. Tapi bila saya tengok tu, dia nak pergi Kuala Lumpur, dia Kuala Lumpur, duduk atas kereta api tu, tiba-tiba tengok lelaki berjambang. Abang. Oh, tengok tu. Menitih mata kita. Oh, isteri saya cukup heran. Abang tengok cerita sedih, feeling lebih. Saya tak boleh tengok cerita saya rasa seronok menangis. Kan mengisah juga lah. Sebab filem ni dia bentuk banyak. Tapi kata Tanah Kubur dia tergelak kan, Tanah Kubur. Tok Hadi dia tak ubah lagi. Tok Hadi dia tak ubah muka lagi. Itu dia tunggu. Tapi filem-filem yang bagi kesan, kita macam Kasim Selamat. Sedih tengok begitu. Cerita-cerita yang dibuat macam siapa yang saya berlakon, Eja filem dia semua menangis. Saya cukup minat Eja. Saya kalau boleh berlakon, nak berlakon dengan Eja. Rezeki. Eja artis tinggi. Saya tak maulah berlakon yang Wai Mamunah, Khadi tak mau. Yang tu bagi orang lain lah kot. Kan. Saya Eja okey.
Tapi saya tengok drama dia berlakon dengan Farid Ahmad. Dia berlakon dengan Farid Ahmad. Berlakon dia meminta izin kepada Eja untuk menyintai Eja. Sebab suami dia jahat. Dari filem tu bukan dia dengan Eja tu dia derma mata daripada Eja. Tengok. Eja kalau dia tengok saya ada kagum. Pasal ustaz boleh tengok drama dia ke banyak. Saya punya dia boleh heran. Orang tengok cerita orang putih. Ni hang tengok cerita orang Melayu. Saya tak tahu. Saya kalau tak ada saya Melayu happy filem. Tak ada filem Melayu tak ada siapa tengok. Jadi cerita dia macam mana Eja berkenan kat dia pun berkenan tapi tak suarakan. Masing-masing macam biasa cerita Melayu macam itulah. Jadi akhirnya Eja ni dah terkena dia punya asid dia, mata buta. Farid nak pergi teman tapi bos dia tu suka kat dia juga. Pilah lawak hospital. Jadi Farid tak dapat. Dia jenis orang lelaki yang pemalu. Lepas tu masuk pi lah bagi salam. Tak. Cerita geram drama kita jadi geram tengok. Pasal pala over pula kita. Jadi akhirnya lelaki tu ambil berat. Jadi Eja tu tanya mana Farid. Dalam tak ingat nama apa dia. Akhirnya Farid hilang diri. Rupanya Farid yang derma mata. Oh saya mula dah sedih. Jadi kesan maksud menginsafi diri kita ni mungkin buat salah ke isteri ke bagaimana kita insaf macam tu lah. Jadi akhirnya bila Eja keluar hospital kita nampak Farid buta. Ayat habis teratur drama kan. Habis itulah maksud dia tahu lah Farid yang bagi mata kat dia. Jadi makna filem kadang-kadang boleh menginsafkan orang. Sebab tu saya kalau boleh kita merancana satu, sebab tu saya kata perlu ada seni Islam, pengarah yang Islami, filem yang Islami. Sebab kalau kita nak tukar filem-filem yang bukan Islami, nak tukar dengan apa? Takkan tukar dengan masjid. Dia takkan macam tu. Dia mesti lawan dia dengan lawan dia. Kalau kita nak lawan majalah mangga, kita buat majalah mango. Maksudnya dia mesti lawan majalah solusi, majalah ustaz. Kan kita majalah ustaz Imam Muda Ashraf ada. Solusi Ustazah Fatimah Syarha. Saya tiap bulan saya mau saya Fatimah Syarha tulisan. Seronok saya kata tulisan yang terbaik. Sebab bahasa ustazah bunga-bunga. Saya bunga tak menentu, bunga apa saya tak tahu. Pakai sebut tak sesusun bahasa dia. Tapi ustazah bahasa dia subhanallah sampai tak lidah terkeluar tidak berkata. Itu sebab ustazah dia menulis sejak daripada sekolah rendah ustazah. Daripada sekolah rendah menulis. Saya main bola. Itu lah. Jadi seni adalah satu benda. Kata Piramli, saya ulang saya pernah berforum dengan adik angkat Piramli, nama dia Yusuf dekat Singapura. Yusuf nama dia dekat Singapura. Dia kata Piramli kata seni ini adalah kerja Tuhan. Jadi buat benda yang kerja Tuhan ini dengan baik. Ya Tuhan yang buat langit semua adalah seni. So kita bila kita berlakon seni, kita nak perform satu seni yang boleh bagi orang feel. Inilah Imam Syafi'i. Inilah imam-imam yang besar. Siapa dia? Nafisah dan sebagainya. So, semuanya dia boleh meringkaskan buku. Tapi umat Islam kita pasif. Akhirnya saya yakin kalau diberi peluang untuk berlakon, insya-Allah tahun depan melawak ya. Melawak saya berlakon apa tak larat sekarang ni. Setakat 75 muda. Baik, Allah. Nanti Ustaz Zat, Mama Ustaz nak try berlakon Ustazah Fatimah dia buat ni. Buat lirik kan, buat skrip kan? Skrip kan? Skrip drama dan teater cinta ikhlas kan? Heroin siapa Eja. Eliza Helmi. Puan-puannya betul lah Dr. Sokodoli sebut bang. Beza kita dengan haiwan ni kita boleh gelak kan. Lembu tak boleh gelak. Lembu tengok maraca lawak umbat tak tahu kan. Jadi ustaz dah kupas tentang seni. Biasalah kita nak, sebab orang selalu tanya, ustaz kita ni macam mana ustaz, kami ni nak mencuburi tak boleh. Ada yang nak mencuburi pun kadang-kadang asyik soalan sama je hati hijrah tanya kita. Kita pun kesian nak jawab. Mungkin lepas ni kita tengok tadi ustaz hantar slide apa? Tarian kan? Tarian. Saya cadang, saya ingat rumah fikir nak sekali kita buat program tarian. Kita menari. Betul kan? Kalau dekat negara Arab kan, negara Arab dia orang menari, buat menari. Kalau menari, tapi perempuan-perempuan lah kan. Dan kita buat di rumah fikir, kita tutup pintu, jangan siapa pun laki masuk, kecuali saya seorang. Kita bagi dia orang. Kita pasang buat kelas tarian bele sama-sama dia orang lah. Bagi dia orang nak menari, kita tak heran benda ni. Baik. Ustazah. Saya takut tengok Ustazah.
Luar pula tu buku. Saya tengok soalan ni tuan. Soalan tuan semua seram-seram. Bilakah keadaan seorang isteri dia boleh meminta cerai kepada suaminya? Salah jawab dengan tenang. Okay, terima kasih Pemuda Al-Fadhil Ustaz, hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian. Semoga dengan majlis ini kita Allah pandang sebagai orang yang sentiasa nak naikkan darjat di sisi Allah dengan ilmu. Orang yang sentiasa nak dekat dengan Allah. Orang yang jauh pun Allah dekatkan. Apatah lagi orang yang memang tunjuk ke Allah dia nak dekat dengan Allah. Lagi-lagi Allah kasihan. Moga-moga dengan ilmu kita rasa Islam tak pernah letak kita sebagai kaum yang dihinakan, yang boleh diperlekehkan. Kalau dulu saya dengar topik cerai ni, mesti ayat sama je yang saya dengar. Dia kata kalau lah cerai tu kita bagi kat orang perempuan, mesti 5 kali sehari lelaki kena cerai. Banyak kali ayat tu masuk kat telinga saya, ya. Dan kita dengar, kenapa jahat sangat ke perempuan? Teruk sangat ke? Macam tu ke? Tapi bila saya baca buku Malamihul Mujtama'il Muslim Allazi Nanshuduhu, ciri-ciri unggul masyarakat Islam yang kita idamkan, karya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya, barulah saya buat satu kesimpulan yang saya rasa Islam ni dia adil meletakkan sesuatu kena pada tempat. Allah bagi hak lelaki mulakan perceraian dengan lisan dia, ya, sebab memang perempuan ni ada kelebihan emosi sikit, lisan dia memang cepat sikit, ya. Maka Allah bagi hak lelaki boleh ceraikan isteri dengan lidah, dengan lisan. Tapi wanita pun dia ada hak juga nak mulakan perceraian, cuma bukan dengan lisan, ya. Ada sungguh Allah, cantik sungguh. Maksudnya bukan hak mutlak nak mulakan perceraiannya. Perceraian itu mesti orang lelaki saja boleh start dulu. Perempuan pun boleh pun. Subhanallah. Dan ini saya rasa satu ajaran yang sangat manusiawi, sangat fitrah, sangat adil, sangat wasatiyah, sangat seimbang. Bila sebut seimbang ni, saya teringat terngiang-ngiang lagi Ustaz cerita dalam majlis ilmu Ustaz hari tu tentang maksud wasatiyah ni, seimbang ni. Ustaz bagi analogi macam suhu badan manusia. Kedudukan suhu badan kita bila 37 darjah Celsius itu kedudukan yang ideal. Kalau terlebih, terkurang, dia jadi tak ideal. Jadi demam atau sejuk menggigil kan. Wasatiyah pun gitu, dia kedudukan ideal. Dia bukan cukup-cukup makan je, ya, bukan, dia ideal, the best. Wasatiyah, seimbang. Ya, itu juga yang Islam letakkan. Sesuatu isu, hukum, mesti kedudukan dia itu seimbang, ideal, sesuai dengan fitrah. Jadi kita nak hargai sungguh benda ini dengan kita mengkaji, ya. Kata Sayyidina Ali, hendaklah kita berlaku seimbang. Yang terlebih mengundur, dia kata. Yang terkurang maju. Biar kita duduk seimbang, tengah, ya. Masya Allah. Jadi kembali kepada tadi, wanita boleh juga mulakan perceraian dengan cara yang bukan lisan. Saya kongsikan dalam buku ni, Cik Abang sudi nikah satu. Dalam ni saya muatkan semua rujuk, ya. Kalau macam tu, murid-murid semua buka muka surat 159. Gurau-gurau, ya. Pertama, wanita dia boleh letakkan syarat ketika akad. Syarat. Saya ingatkan kat Malaysia, rupanya saya ingatkan kat Malaysia tak boleh benda ni, ya Ustaz. Sebab kat Mazakarah Fatwa Kebangsaan kata tak perlu. Rupa-rupanya bila saya rujuk Dr. Naim, gambar dia dekat sini, ya, dalam perundangan dekat Malaysia benda tu boleh. Satu syarat yang telah pun dibuat siap-siap oleh Majlis Agama Islam. Kan ada kan kat CJ nikah, baginda nikah kan? Kan ada belakang tu syarat.
Suami yang tinggalkan isteri berbulan-bulan tak balik-balik. Kan ada kan? Tak ada pukul dan sebagainya. Dan ada lagi rupanya syarat sepanjang pernikahan itu berlangsung. Kalau ada sesuatu yang suami isteri ni sepakati, mereka pun pergi kepada pegawai nikah cerai rujuk tu. Mereka dokumenkan benda tu. Kalau apa-apa berlaku langgar syarat itu, naik mahkamah nanti benda tu valid. Bukan kita buat syarat ni sebab nak bercerai sangat. Bukan. Macam kita ambil insurans. Niat kita nak accident ke pada masa depan? Bukan kan? Niat kita kalau pada masa depan accident, kita dah ada sesuatu yang boleh bantu kita. Gitu juga. Niat kita kalau nanti pernikahan berlaku, bermula suami kan baik, serba memahami, sporting. Tapi manusia itu berubah. Akan datang tiba-tiba dia ada penyakit panas baran, suka pukul, suka sereka, suka bedal ke kan. Berlaku pelanggaran syarat itu dan kita ada syarat maklik untuk bebaskan diri dari pernikahan itu. Itu tujuan dia. Sebagai persiapan untuk masa depan. Maka walaupun ada khilaf, boleh tak boleh buat syarat ini, di Malaysia benda ni valid. Yang kedua, khulu atau tebus talak. Yang ni memang dia ada dalil yang sangat jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 229 ya. Allah sebut fala junaha alaihima, tak ada dosa. Tak ada dosa, tak salah, boleh. Boleh. Untuk isteri ni kalau ada apa-apa berlaku dengan suami, dia takut agamanya terfitnah, takut nanti dia tak mampu lagi nak tegakkan hukum Allah sebagai isteri, yang kena taat suami, kena sayang suami, tak mampu lagi, maka dia boleh tebus talak, bagi balik mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Ini pun berlaku dalam sirah Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ni, isteri dia tak suka dia. Padahal Thabit bin Qais ni satu nama yang besar kan, satu nama yang hebat, satu nama yang takut Allah, yang Nabi sayang, Tapi isteri dia tak suka dia. Ini urusan orang nikah. Kita tak tahu apa sebab sebenar, tapi dalam tafsir banyaklah sebut. Antaranya sebab dia tak suka suami dia tu tak handsome mana. Dia punya fizikal tu, tak suka sebab fizikal. Banyak-banyak pendapat. Yang pasti bila dia ngadu dekat Nabi, dia kata aku tak cela agama dan akhlak Thabit. Cuma aku bimbang agamaku terfitnah. Maka Nabi SAW suruh isteri Thabit bin Qais ini kembalikan mahar dia yang berupa kebun. Maka jatuhlah dengan talak. Seterusnya yang ketiga, boleh bercerai melalui dua hakam ketika berlaku persengketaan. Surah An-Nisa ayat 35. Maksudnya bila gaduh suami isteri ni, dia lantik majlis hakam. Yang majlis hakam itu dia ada kuasa untuk hukumkan sama ada mereka ni kena berbaik, kena bersatu ataupun berpisah. Maka majlis hakam ini Syekh Al-Qardawi sebutkan sebagai salah satu cara untuk wanita keluar daripada pernikahan. Yang keempat dan kelima, kalian boleh rujuk sendiri pada buku ini. Tak cukup dengan itu, saya juga letakkan dalam muka surat yang depan lagi tentang bagaimana prosedur-prosedur mahkamah syariah dekat Malaysia, undang-undang yang pun tak ada masalah. Wanita boleh mulakan perceraian. Bahkan wanita yang takut diceraikan sewenang-wenangnya oleh suami dia, dia tak nak bercerai, nak tetap duduk dengan suami pun ada. Ada dibincangkan dekat mahkamah syariah, ada peruntukannya. Masya Allah, ini satu rahmat. Satu rahmat kepada wanita dan juga kepada lelaki sebenarnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Kami meneliti setiap baik-baik kata-kata dalam buku ini. Itu hak wanita. Wanita tahu, ramai yang tak tahu. Ramai yang tak tahu. Jadi kalau kita buat kuliah muslimat, kadang-kadang makcik tak tahu. Hak datang selepas tanggungjawab. Tapi dengan kita tanggungjawab, hak-hak sendiri pun kadang-kadang orang perempuan tak tahu. Banyak ramai yang tak tahu. Boleh balik kampung, tolong cerita dekat makcik-makcik.
Kalau ada orang tanya, adik mengaji mana UKM, mengaji bidang apa? Saya mengaji bidang syariah. Dia tanya macam mana makcik ni, setiap hari duk kena pukul, macam mana? Bagi cadangan kat dia, bagi idea, bagi, jangan nak kata cerai lah, bagi cadangan yang elok lah, bagi jalan guide. Sebab kita ni Ustazah ni ramai orang bukan tanya kita. Okey Ustaz. Saya terkesan. Terkesan dengan hari ni. Saya rasa macam ditarbiah lah. Jadi Ustaz, kita nak bincang isu ikhtilat Ustaz. Sebab saya dengar Ustaz sebut tadi orang perempuan. Macam Ustazah sebut tadi kan. Lalu balik tirai kan, semua sekolah tu kan. Balik tirai. Petani kena pukul 3 ya muslimin. Kita pun Fatimah. Kita boleh kenal. Boleh kenal. Ni kelebihan orang lelaki. Kan macam dah kelebihan Ustaz boleh kenal ya. Kenal. Kasyaf. Jadi Ustaz, macam mana ni Ustaz kami dalam universiti ni Ustaz? Kadang-kadang kita masuk kelas campur kat pejabat duduk sebelah. Kadang bos suruh pergi tugasan luar kena naik kereta sekali. Macam mana ni? Kan? Saya ni tak, tolong Ustaz cerita sikit. Bab ikhtilat ini satu benda yang merusingkan kita semua, termasuk saya sendirilah. Kita berhajat kepada satu keadaan dan juga niat kita. Kadang niat juga memberi fungsi. Apa nama dia, dan saya suka sebenarnya. Saya pun dah jadi lembut dah, subhanallah. Sebab tu ada satu buku Ustazah, dia ada satu buku tajuk dia Alamat Ni Zaujati. Buku dia cerita semua tentang pengakuan lelaki yang dididik oleh isteri dia. Sebenarnya kita dah faham suami didik isteri dah saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi tak ada masalah kita belajar daripada seorang wanita. Sebab tu guru saya kata apa? Selalu kita sebut tengok perempuan syaitan. Tak, kadang-kadang kalau tengok perempuan yang kuat ibadat, kita dapat pahala. Kalau tengok perempuan seperti Rabi'ah Adawiyah, takkan dapat dosa. Orang perempuan yang bertakwa kepada Allah, Zainab Ghazali. Jadi ada perkataan yang disebut syaitan tu apabila kita tengok dengan syahwat. Tapi kalau kita tengok perempuan tu dengan menyebabkan kita ingat Allah, menyebabkan kita ini kuat ibadat, itu tidak termasuk dalam larangan. Sebab itu kita kena faham betul-betul dalam satu teks yang dikeluarkan itu, kenapa dikatakan tengok perempuan seperti tengok syaitan. Bukan perempuan syaitan, sebab pandangan kita itu pandangan yang liar. Tapi kalau tengok seperti Zainab Ghazali, subhanallah, tak ada terlintas syahwat. Tapi kita tengok subhanallah wanita yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya wanita ada di sana telah mendidik ramai lelaki yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang benda yang kami dua-dua pun jadi lembut sebenarnya. Jadi saya kasi lembut pelik ni, tak apa. Berkenaan ikhtilat adalah istilah moden yang lama tapi diubah kepada bahasa yang difahami dalam bentuk pergaulan bebas. Dia macam irhab. Irhab dalam Quran maknanya bagus. Tuhibuna aduwallahu wa aduwakum. Tetapi sekarang irhab digunakan sebagai teroris. Maka ikhtilat ini dalam bahasa moden ialah pergaulan yang mana terkeluar daripada syarak pada keadaan, maknanya berdua-duaan ataupun tingkah laku, bersalaman dan sebagainya, ataupun dengan niat yang tidak baik. Maka apabila seseorang itu dalam majlis ilmu, niat kita bagi majlis ilmu dan kita tidak bersentuhan, diasingkan, maka ikhtilat sedemikian adalah jaiz. Dan dia merupakan tabiat. Mana kita nak pergi ke mana? Dan diharuskan kita datang ke kelas, diharuskan kita menjual beli, dan kita melihat anak sejenis Nabi Syuaib, mereka berikhtilat di zaman dia. Pergi ambil air di telaga. Dan yang tolong itu Nabi Musa alaihissalam. Dan itu menunjukkan bahawa jawaz, harus. Ayat itu menerangkan tentang pengharusan wanita terlibat di dalam urusan rumah. Bahkan sahabat-sahabiah Nabi pun bekerja di luar sana. Tetapi batasan-batasan yang telah kita mengetahui dengan kita sebutkan tadi, bahasa yang digunakan, dia tidak bersentuhan, waktu yang mana sesuai. Jadi kita melihat begitu, ikhtilat adalah mujmal, makna dia ada yang haram dan ada yang harus. Mujmal maksudnya ada dua makna. Kalau kita menggunakan ikhtilat tersebut dalam bentuk contoh kita pergi disko, sudah pasti niat yang tidak baik. Daripada A to Z dalam pergaulan tarian begitu adalah haram. Tapi dalam majlis ilmu sedemikian, ikhtilat ini dinamakan ikhtilat yang jaiz, yang harus. Maka ini benda-benda yang kita katakan perlu kita selesaikan. Sebab di sana ada pemikiran tasyaddud yang dikata orang perempuan ini aurat dia, suara adalah aurat. Sedangkan jumhur ulama menyatakan sautul mar'ah laisa bi'aurah. Suara wanita bukan aurah.
Bila da'arah, dia mengubah suara aslinya kepada suara yang kedua, suara yang ketiga, suara yang keempat. Makna suara yang menggoda. Adapun dia bercakap dalam keadaan biasa, maka itu hukumnya adalah harus. Tetapi kalau lelaki itu nak syahwat, masalah itu kepada lelaki tersebut, bukan kepada wanita tersebut. Misalnya perempuan itu dia tidak pakai purdah. Lelaki itu ternak syahwat, bukan pada masalah wanita tersebut. Masalah merujuk kepada lelaki. Sebab tu Al-Quran sebut, disebut apa dia? Wal yaghuddu min absarihim. Hendaklah kamu menutup sebahagian mata kamu, sebab sebahagian lain boleh tengok. Digunakan min absarihim. Sebab apa dia yang apa? Sorry. Kemudian menjaga kemaluan. Ya? Siapa yang ingat? Yang kemaluan tidak menyebut min. Wal yahfazna furujahum. Atau yang lelaki wal yahfazu furujahum. Jadi bila kemaluan tidak ada sebahagian, semuanya haram, A to Z. Tapi pandangan Tuhan sebut min absarihim. Wal yaghuddu min absarihim. Jagalah sebahagian pandangan kamu, sebab di sana ada pandangan yang harus. Begitulah pergaulan kita. Sebab Islam ini dia bukan agama mengasingkan lelaki dan wanita. Bahkan dalam buku Tahrul Mar'ah menyebutkan pergaulan wanita. Wanita masa dia dalam majlis Nabi yang kutip gelang emas ini sahabat Nabi. Bilal yang kutip. Jadi di situ ada ikhtilaf di sana. Maka kita melihat kepada tempat, niat dan juga suasana kita. Kalau tempat itu tidak baik, daripada A to Z, tempat maksiat, tempat taman bunga, tanpa ada sebab yang mubarrirat. Mana tahu bunga study group. Saya pernah tengok, saya pergi ITS, kami bergambar, ada rakaman di Taman Tasik Shah Alam. Duduk berdoaan, buat buku lah. Buku study. Yang ni, tepuk macam tu. Tepuk macam tu. Saya tengok, budak ni study apa ni. Tapi buku ada depan tu. Walaupun terbuka macam tu, tapi ikhtilaf sendiri adalah haram. Tapi macam ni tidak ada masalah. Begitu juga yang melibatkan pemandu teksi, kita berdoa dalam kereta macam Imam Al-Asy'ari. Yang bagusnya ada dua orang perempuan. Mereka dalam keadaan sangat perlu. Mana dia mesti ada dua orang perempuan, kalau lelaki seorang, dua-dua duduk di belakang. Macam teksi, hukum asalnya mesti ada dua orang perempuan. Mereka dalam keadaan yang terdesak, kita bersendirian, kita duduk di belakang teksi, dalam keadaan kawasan yang bandar. Tapi kalau kampung, ulama tidak membenarkan. Maksud misalnya, kita nak teksi berdua-duaan daripada KL sampai ke Johor. Orang dia akan melalui, misal, ni contoh. Saya berhak memberi contoh. Bagilah saya hak. Tapi tak apa melawat. Tapi makna dia kadang-kadang benda tersebut dia akan menyebabkan berlaku mafsadah melalui teksi dan sebagainya. Sebab itu perlu ada orang perempuan yang perlu ada kawan, perlu berdoa. Dia tidak boleh terlampau hero sangat. Sebab saya nak bagi satu statistik. Sebab statistik adalah sebahagian daripada dalil kita. Sebab tu belajar ilmu statistik dan data sangat penting. Tak ada kes perempuan rogol lelaki. Tak ada. Yang menunjukkan kita tidak sama. Maka berhajat kepada penjagaan wanita. Sebab tu di pejabat begitu juga. Macam Imam Muda kata, yang berkaitan perlu kita ada jarak yang sesuai mengikut uruf dan kawasan-kawasan yang boleh, yang dapat mengelak daripada penglihatan selalu. Bukan kita katakan asing begitu, tapi makna kawasan-kawasan yang selesa. Walaupun yang lebih baik asing, tetapi zaman sekarang ni susah untuk nak asing sebab ialah pejabat besar tu, faktor-faktor tertentu. Tapi maknanya yang penting ada pergaulan yang terkawal. Makna tidak terlampau rapat. Dia dalam falsafah disebut setiap orang ada space dia. Kalau kadang-kadang rapat sangat, ialah bos bincang dengan dia punya kani dia, dengan pegawai dia. Ni macam ni. Zila dah siap dah kerja tu. Rapat sangat. Dia mesti orang tu ada space selesa dia macam mana. Jadi itu juga di antara benda yang mempengaruhi. Sebab itu kita melihat majlis ilmu kita duduk dekat. Tak ada lah rapat kaki dengan Tok Syekh tu, tak ada. Sebab itu majlis-majlis yang sebegitu kita anggap majlis yang syubhat. Sebab ada majlis-majlis ilmu yang zikir, yang perempuan duduk rapat-rapat sangat. Dan itu kita tidak bersetuju kerana ia mendatangkan keraguan. Sebab manusia ini macam mana pun hukum hakam sama di hadapan syekh ataupun di hadapan wali. Kata Imam Syatibi, al-ahkam ammatun. Hukum syar'i, hukum dia untuk semua. Tak boleh saya ada sampai maqam yang tinggi, tak apa, saya bersalam dengan kamu. Salam.
Macam Musa menjanggut, tengok Musa menjanggut. Kan semua yang qadi pun wanginya jalan duduk macam tu. Jadi kita kena faham tabiat tersebut. Dan perempuan kena bantu lelaki. Bantu lelaki macam mana? Dia menegur lelaki. Macam Sayyidah Maryam bila datang Jibril, dia minta simpan daripada Allah. Tapi dia kata saya Jibril. Tapi maknanya dia menyebutkan orang perempuan tidak boleh dikacau. Jadi ini satu benda ikhtilat, ada benda yang haram apabila dia mendatangkan mafsadah kawasan yang meragukan. Sebab itu dia panggil dalam hadis, iyakum wa makanat tuham. Hindarilah tempat-tempat yang diragui. Jadi tak jumpa tempat yang betul-betul tak diragui. Kenapa kena perlu pergi taman bunga? Kenapa perlu pergi tempat yang tersembunyi? Tempat yang semua orang anggap itu tempat perjumpaan. Sebab tu kadang-kadang pertanyaan, Ustaz tak apa tu, mereka buat usrah buat di mana tempat yang memang aman damai. Tapi awak study di hujung sana, study group, pergi berdoa. Akhirnya tak bincang apa, bincang tu lah. Agak kita kalau kita kahwin, semua begitu. Semua adalah tipu daya syaitan. Ingat, syaitan dia menipu kita dengan benda yang baik. Nama dia talbisu iblis. Mana dia talbisu iblis, tipu daya syaitan yang dia menggambarkan. Dia memang kalau kita baca buku talbisu iblis dan buku Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya Radatul Muhibbin, dia menceritakan watak-watak syaitan dalam berbahasa cinta yang perempuan. Dia menggunakan bahasa. Kadang-kadang kita sebut kepada melawak jangan kawan. Hai darling. Orang kadang-kadang dia berlaku dalam tu. Sedangkan benda tak sesuai kepada orang yang tak ajnabiah. Kita sebut saudari yang dihormati sudah. Ni tiba-tiba dia bukan isteri kita, sebut darling. Apa pandangan dia? Kadang-kadang orang lelaki dia suka melawak macam tu, tapi tak betul macam tu. Hai sayang, sihat sayang. Tu dia. Orang lelaki kan mudah menyebut perkataan yang begitu ringan. Jadi benda-benda tersebut kena beriltizam. Kerana juga perkataan akan menyebabkan berlaku fitnah, berlaku tohmah. Maka ini yang kita perlu kita bangunkan dalam masyarakat yang panggil masyarakat aifah. Mana kita jumpa bagi yang ni, yang saya cintai, semua perkataan begitu akan menimbulkan perempuan tu menaruh harapan kepada dia. Tambah-tambah handsome macam Imam Muda Ashraf. Itu saya ni gelap, itu susah. Tapi gelap-gelap pun kadang-kadang laku juga. Sebab dia bukan bahasa saya. Dia bagi pepatah Arab, likulli saqitah illa walaha laqitah. Setiap benda yang tak laku, satu hari tidak laku juga. Kadang baru je bila lama, hari ni tak laku, hujung bulan tengok habis orang beli. Jadi kita jangan rasa walaupun kita tak handsome, tak lawa, tak laku. Ada time kadang-kadang lawa juga, macam itulah. Wallahualam. Allah Ustaz, macam banyak poin Ustaz. Anda bertangkai-tangkai. Ni dia orang perempuan dia mudah tersentuh lah. Kita sebut darling tak heran. Kita tak kaki kental. Jiwa kental. Perempuan sebut sayang, caring. Apa ayat tu? Andai ku berikan emas permata, ku pilih senyumanmu. Andai ku punya mahligai indah, ku hadiahkan untukmu. Saya pun boleh tulis skrip saja. Tak, dia fala taqda'na bil qawl fa yatma'a alladhi fi qulubihim maradun. Jangan lunakkan bahasa. Kadang-kadang tu orang setengah orang kita tak tahu perangai dia macam mana. Dia dengar sekali pun dia tak boleh. Hai, kita sekali hai kat WhatsApp apa dia? Hai. Kan? Lepas tu tengok blue tick dah naik dua dah tapi tak balik lagi kita jadi. Wow. Baik, kita ada soalan. Kita pun tak boleh panjang. Kita nak berhenti rehat dan makan. Cuma yang tadi soalan saya tak dapat lagi. Ada soalan ke? Nak tanya terus ya? Boleh tak masalah, tak haram. Safir. Tambah makan. Dia orang tak pergi sesi Ustazah Fatimah. Petang ni kita ada sesi tak jauh lagi.
Riset semua. Jangan tak adil nanti. Saya suka keadilan. PKR. jadi apa nama dia, musafir mar'ah ni asal hukumnya adalah tidak boleh musafir tanpa mahram. Makna itu adab dia. Adab dia. Tetapi dibolehkan sekiranya ada hajat dalam keadaan syarat dia aman. Aman maksud dia apa? Kumpulan yang ramai. Maksud kita nak bas, nak kapal terbang, okey? Dan dia boleh kita minta tolong. Maksud kalau berlaku apa-apa masalah kita boleh minta tolong kepada orang. Sebab tu dia benda ni syarikat perlu menjaga wanita. Sebab tu dalam Islam wanita ni dia kena eksklusif. Tak patutlah kalau kita hantar wanita kerja malam, tengah malam dan sebagainya. Itu benda yang perlu kepada teman. Sebab kita nak menjaga siyanah maruah dia. Sebab tak sesuai lah kalau orang perempuan keluar malam begitu bersendirian dan sebagainya. Dan perkara tersebut melibatkan keselamatan dia. Sebab itu kalau musafir tanpa mahram, apabila kita mengikut kepada pendapat kedua Syafi'i, iaitu perlu keadaan yang aman. Itu ada teman. Kawasan itu ada orang ramai. Masa kita nak bas, kapal terbang, dia menjadikan suasana sedemikian seperti mahram kita. Faham tak? Okay, tapi kalau kita bersendirian, kereta, tapi dalam keadaan yang tempat kawasan yang tidak berbahaya. Maksud kawasan itu kereta ramai, kita boleh minta pertolongan, itu juga diharuskan. Tapi bersendirian itu agak yang berbahaya. Okay, sebab dia sekarang ni, sebab apa kita tak letakkan mahram? Sebab mahram pun kalau pencuri main pun tak selamat juga. Kita letakkan keamanan, tempat yang tertentu. Sebab tu syarikat perlu melinai. Tempat ini sesuai tak untuk kamu? Ini sesuai tak untuk kamu? Jadi ini perlu kepada kesepahaman. Kita tidak boleh macam, ala ustaz macam mana tak? Saya ceritakan hukum. Tapi kalau terlajak dan sebagainya, itu perlu kita revision semula apa tindakan kita. Tapi itu syarat dia. Syarat dia begitu. Tapi kalau boleh, kita perlu ada teman yang perempuan yang sama dengan dia untuk ada keamanan. Keamanan maksud kata ulama boleh minta tolong. Kalau orang nak kacau kita, tolong orang ada di sana. Tapi kalau kita pergi filter ataupun pergi tempat kawasan kelapa sawit tak ada orang, itu tak aman. Nak minta tolong kepada siapa? Jadi itu kawasan semua dul sarip itu. Sarip dul, terbalik saya. Sipit mengingatkan saya. Jadi tengok cerita Melayu banyak sangat macam itulah. Cuma saya nak beritahu itu batasan dia. Sebab tu safarul mar'ah satu isu yang sangat besar. Kita minta pihak atasan, syarikat dan sebagainya. Macam kami di Tengah Biru kalau dia nak keluar, biasanya kita ada teman 2 orang. Travel mesti ada teman-teman kan dia bersendirian begitu. Supaya ada keamanan di sana. Sebab bila perempuan seorang, mula syaitan bagi idea. Syaitan bagi idea macam-macam. Cuba tanya dia macam mana kehidupan dia. Ada masalah. Orang lelaki ni dia seperti musang tau. Musang ni dia pandai menipu daya wanita. Dia kata, ayam, cuba kokok tengok. Sedap suara kamu. Ayam ni dia bodoh. Jadi, bukan perempuan lah. Dia pun kokok. Bila kokok, musang tu tangkap leher dia. So, kita jangan jadi seperti ayam. Kita mesti bijak. Sebab orang lelaki dia akan menggunakan perkataan-perkataan yang sangat indah. Lepas tu, dia tak berperasaan pada short test power dia. Jadi, perlu kita berjaga-jaga dengan musang yang banyak di zaman sekarang ini. Okay, itu tapi kalau ulama Syafi'i dan ulama-ulama yang lain mengharamkan secara mutlak. Jadi kalau ketika hajat, kalau puan rasa perlu dan kerana itu aman, maka dibolehkan. Jelas tak? Ini pendapat yang ringan. Okay. Soalan terus? Jika pelajar berada di dalam kedudukan ini, apa ni? Ia pelik, tapi ia bila dibelibatkan ustaz-ustazah, lecturer, ia biasa. Kenapa? Maka kita di sana dia panggil faktor zaman yang mana kita melihat ada guru yang agak dewasa yang boleh mengelak daripada timbul syubhat. Bila kita tidak ada orang yang ketiga, saya pelajar tapi ada di sana guru, macam kita sebut khalwat. Bila ada 3 orang, 2 orang perempuan, 1 lelaki, maka hilang definisi khalwat. Sebab apa? Orang akan timbul 2 orang perempuan, 1 orang lelaki. Tapi kalau 2 orang perempuan, 2 orang lelaki, orang akan shock balik. Jadi bila ada lecturer, dia adalah orang yang asing daripada pelajar. Maka dia menghilangkan nilai syubhat khalwat tersebut. Maka yang paling terbaik waktu tu waktu yang sesuai. Janganlah jumpa lecturer pun pukul 8 malam seorang-seorang. Lecturer pun dia insan juga. Jadi sebab tu kalau kita tengok lecturer yang bagus, dia buka pintu tu bila student dia main. Dia buka pintu supaya tidak berdoa-doaan. Okey, itu di antara benda yang penting. Apa paling ustaz? Habis dah. Dia macam kita duduk, dia orang duduk dalam kelas, kadang-kadang lelaki tu tengok kita duduk rumah apa lelaki tu seorang ni, lelaki kena duduk sana. Jadi kita seorang kita boleh tak?
Yalah, kadang-kadang tu tempat muqtadal hal, dia panggil tempat student, kita elok asingkan, nanti hilang fokus. Sebab dia kasus psikologi, bila orang perempuan ni banyak menjahadamkan lelaki. Bukan macam tu. Dia orang perempuan ni, dia tak sedari orang lelaki ni, sebab dia bila ada perempuan depan dia, student tu, dia tak fikir mengaji, dia fikir perempuan cantik. Jadi kita tengok, kalau ada kelas ada perempuan, mesti lelaki tu cantik, handsome. Kalau tak ada perempuan, dia pakai backup dia. Jadi bila dekat sangat dia tak nampak student. Dia tak nampak pensyarah. Pensyarah ni orang kata apa macam ni, kita tak tengok, kita di depan begitu. Jadi macam kita katakan susunan begitu, elok diasingkan. Bukan asingkan maksud dia kelas asing. Dibezakan supaya fokus dalam pelajaran. Dia ada kajian Barat buat, kenapa bila ada percampuran lelaki perempuan menang, perempuan akan menang. Perempuan dia fokus. Dia orang kata apa, dia fikir panjang dalam pengajian. Orang lelaki ni bila dia jatuh cinta, dia mula menangis. SPM feel sebab ramai yang putus cinta pasal SPM. Orang perempuan dia boleh tahu alah tak penting sangat percintaan dalam sekolah, tapi orang lelaki, ya Allah, dia rasa macam itulah cinta yang paling tinggi. Sebab tu kita mesti memahami perasaan lelaki. Lelaki ni nafsu dia macam budak-budak, dia manja. Siapa yang betul, saya cerita pengalaman, kerana tengok orang-orang yang lelaki ni bila dia bercinta, kalau dalam usia 18, 17, kadang-kadang periksa dia tak baca buku. Sebab dia anggap macam bila perempuan tu tolak cinta dia rasa habislah dunia dia. Sedangkan dia tak fikir panjang, benda tu adalah sementara sahaja. Sebab tu dalam pengajian kita asingkan, jauhkan sedikit supaya apa? Pelajar lelaki dapat fokus. Sebab kajian menunjukkan perempuan lebih berjaya bila dia rapat dengan lelaki, dia bercampur lelaki down. Maka kita melihat kepada kajian statistik, bukan kajian agama, kajian yang dibuat dalam bentuk apa dia panggil apa, psikologi dan sebagainya. Perempuan masya-Allah Tuhan bagi dia umur dia, pemikiran dia lebih awal matang daripada lelaki. Sebab tu dalam keluarga orang Arab kata kalau anak sulung perempuan berkat rumah tu sebab dia matang. Kalau lelaki umur 15 pun dia duduk, ya Allah, dia duduk poyok budak lelaki ni. Tapi budak perempuan dia boleh tolong ibu dia, dia ambil berat, dia masya-Allah. Mana dia boleh tolong. Yang umur 15 ni, orang suruh di bawang, dia beli telur. Dia tak dapat bezakan bawang dengan telur. Jadi Imam Muda Ashraf, begitulah keadaan lelaki. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang perempuan ni, dia ingatan dia sangat bagus di dalam benda-benda yang sedemikian. Jadi, okay. Boleh tolong huraikan hadis berkenaan ramai wanita masuk neraka. Yalah, ramai masuk neraka. Pada pandangan saya, melibatkan kes yang memang itu pakar apa dia untuk wanita, dia mengumpat dan sebagainya. Jadi dalam kes demikian memang orang perempuan masuk neraka. Tapi kalau dalam pembunuhan yang ramai lelaki, mana orang perempuan bunuh orang? Jarang. Betul tak? So yang ramai masuk neraka tu dalam yang melibatkan kes yang perempuan mengumpat. Tapi sejumlah yang dalam api neraka yang banyak tu Allah Taala je yang tahu. Sebab dalam Al-Quran tak mention pun siapa yang banyak lelaki ke perempuan. Yang Allah sebut siapa buat baik masuk syurga, siapa buat jahat masuk neraka. So hadis itu dia menceritakan tentang qadiyah muayyanah. So kan cerita pasal mulut. Jadi pada Nabi suruh banyakkan sedekah sebab orang perempuan ni dia banyak buat dosa dari sisi sudut mulut dan sebagainya. Maka hadis itu berkenaan dengan kes tersebut. Maka dalam konteks tersebut ramailah perempuan yang masuk neraka. Tapi bukanlah sejumlah neraka yang ramai itu adalah perempuan. Sebab kalau pembunuhan siapa yang buat? Rogol laki perempuan. Yang mencuri laki perempuan. Tuhan sebut laki dulu. Wasariq wasariqatu. Maka laki dulu. Jadi kita kena faham hadis dalam konteks Al-Quran. Sebab itu syarat di dalam memahami hadis, dia panggil qiraatul hadis fi dha'il Quranil Majid. Membaca hadis berdasarkan inspirasi Al-Quran. Jangan asingkan hadis daripada Quran, kita akan salah faham. Okey? Bolehkah perempuan pergi demonstrasi? Boleh dalam keadaan dijaga kawalan yang betul. Janganlah kita pergi pegang boyfriend kita pula. Maksud dia ada tempat-tempat sebab demonstrasi bila cukup syarat. Cukup syarat. Janganlah sampai di universiti pun dapat demonstrasi. Kadang tak ada apa-apa dia buat demonstrasi. Demonstrasi syarat cukup dan di kawasan aman maka dibolehkan. Kerana dia sebahagian daripada jihad lisan. Ada ya? Apa pendapat dan ulasan panel berkenaan dengan hadis jika boleh dibenarkan sujud pada manusia? Ini sebenarnya hadis ini bukan menggambarkan penghinaan. Itu hanya dalam bentuk sekiranya dan tidak menggambarkan lelaki itu adalah Tuhan. Saya bimbang orang lelaki guna hadis ini untuk menjadikan wanita sebagai hamba. Kita pegang kepada hadis-hadis yang usul. Hadis ini nak menggambarkan bahawa hak suami itu besar sahaja. Maka dia tidak ada kaitan boleh sujud kepada suami,
Maka suami tidak boleh menggunakan hadis ini untuk mempermainkan seorang wanita. Ingat bahwasanya Firaun masuk neraka, Asiyah masuk syurga. Itu benda yang kita perlu faham. Ada golongan suami yang ambil kata Sayyidina Hurairah, suami jangan menyalahkan kuasa. Sebab saya nak beritahu bahawa macam mana pun semua manusia bertanggungjawab di atas kesalahan dia. Macam orang kata lah, kalau isteri tak pakai tudung, nanti dalam kubur suami dia panah. Okey, kalau suami nasihat dia tak pakai tudung juga, takkan salah suami lagi. Maka tanggungjawab isteri dulu dengan Allah SWT. Begitu dengan anak. Tetapi kalau suami tu cuai, dia kenalah. Tapi suami dah ajak, dah pakai tudung, dah ajak sembahyang, dia tak mau sembahyang, maka itu dia tanggungjawab dia sendirilah. Itu benda yang perlu difahami bahawa manusia kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Itu saya tak tahu. Okey, last. Kes zina, kenapa lelaki saja boleh jadi saksi? Perempuan tak boleh sebab perempuan dia menjerit bila dia nak tengok. Betul. Kalau boleh pun kenapa perlu 2 kali ganda daripada jumlah lelaki itu saksi? Itu dalam kes kita tentu. Sebab orang perempuan dia tak skoding. Ada tak perempuan skoding? Tak ada. Itu memang perempuan tu poyo. Sebab saya nak bagi tahu dalam sejarah Islam itu dipanggil peletakan itu sebab benda tu tak elok. Nak menjaga marah seorang perempuan. Marah mesti dijaga. Lelaki ni dia memang sikap dia bersifat kepimpinan semula jadi. Perempuan pendidikan semula jadi. Dia mendidik. So ini bukan soal mendidik, ini soal jenayah dan sebagainya. Tetapi dalam kes zina sahaja, tapi tidak ada sejarah kes zina saksi dah tak ada. Tapi zaman sekarang ni perlu ditakwilkan dalam kes saksi. Saya membuat kajian berdasarkan pembacaan saya dalam kes fik jenayah. Dalam saksi jenayah sukar pembunuhan, sukar kalau kita tak libatkan wanita. Sebab sekarang ni jenayah makin berkuasa. Kalau kita hanya meletakkan syarat lelaki, susahlah nak sabit kes pembunuhan. Maka kita khususkan kepada apa dipanggil zina saja. Adapun kes yang lain tidak ada masalah kalau kita melibatkan wanita. Sebab dia melibatkan harta, nyawa dan sebagainya. Sebab kes zina ni dia spesifik sedikit. Sebab kita kena tengok benda tu betul-betul. Dan tak ada kes yang mana bila orang main penzina tu masih menuduhkan zina. Takkan dia tak lari? Okey, tunggu saat. Tak ada macam tu. Itu memang bahasa Kedah malaun lah. Itu mana dia tak faham. Tidak ada rasa malu. Maka kita melihat di sini Islam menjaga maruah perempuan. Dia letakkan 4, 2 untuk melihat lelaki berzina, 2 lagi untuk perempuan berzina. Jadi 4. Ini kata ulama pada Malikiyah. Kenapa jadikan dalam saksi berzina 4 orang, yang lain 2? Kerana 2 untuk penzina lelaki, 2 untuk penzina perempuan. Jadi saya yakin kalau siapa-siapa yang ada tulisan soalan, tulis dan hantar kepada imam muda. Kita boleh simpan di rumah fikir, dan kita boleh jadikan jawapan pada web dan sebagainya. Soalan anda tidak disia-siakan, kami jadikan sebagai simpanan bank, simpanan markas ataupun rumah fikir kita. Wallahu a'lam. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya Ustaz Fawaz ni merupakan tenaga pengajar tetap di rumah fikir yang kita adakan kelas Ustaz minggu berapa Ustaz? Sabtu, Ahad? Ahad minggu ke? Minggu pertama dan ketiga. Setiap Ahad minggu pertama dan ketiga. Jadi kita ada kelas tafsir dan satu lagi kelas apa tu ke? Nampak sangat tak kelas? Dengan tasawuf, tafsir dengan tasawuf. Jadi siapa-siapa yang rasa nak pergi, kita buat kelas secara percuma, datanglah pada pagi Ahad minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi soalan-soalan ni seperti dicadangkan oleh Ustaz sebab banyak sangat soalan. Jadi mungkin Ustazah akan kupas pada sesi berikutnya. Jadi pada hari ini kita dah rasanya dah berakhir kot. Kita dah sampai waktu untuk berehat. Dah penat dapat ilmu kan. Lama-lama sangat pun forum ni pun makruh ni. Kita tak makan lagi kan. Dia kena makan. Makan itu sebahagian daripada pembebasan. Jadi insya-Allah hak perut kena bagi. Hak perut. Jadi untuk melestarikan hak perut itu, maka kami dengan ini memohon kemaafan anda melakukan sang bahasa di dalam mengendalikan forum. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi berikutnya. Taklimat akan diberikan oleh Pak Din.